Hak yang paling besar diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah setelah hak Allah dan Rasulnya, hak orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, kepada orang tua. Wa wasanal insana biwalidayhi husna. Aku berwasiat kepada manusia supaya berbuat ihsan kepada orang tuanya. Baginda bersabda, ditanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Al-isyraku billah, syirik pada Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, orang yang bersaksi palsu. Tiga ini disebutkan oleh Nabi dosa yang paling besar. Syirik, derhaka kepada orang tua, dan bersaksi palsu. Walihada di dalam Al-Quranul Karim ada diceritakan tentang ujian bagi seorang anak bila menjaga orang tua yang sudah berusia lanjut. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kalau salah seorang daripada orang tua kamu atau keduanya sudah sampai kepada peringkat usia lanjut, kamu jangan kata uff, atau tunjuk muka masam, atau dengan kata-kata yang lebih daripada itu. Kalau kata-kata saja tak boleh, apatah lagi dengan perbuatan. Dan di akhir zaman, tanda-tanda yang kecil bagi hari kiamat adalah banyaknya orang derhaka kepada orang tua. Faham tak? Menghormati orang tua itu bukan hanya menghormati dengan kita melayan, tapi menjaga perasaan. Bagaimana menjaga perasaan orang tua untuk tidak kecil hati dengan anak? Bagaimana menjaga perasaan orang tua supaya tidak merajuk kepada anak? Bagaimana menjaga perasaan orang tua supaya tidak disaingi dengan orang lain yang disayangi oleh anaknya? Semakin orang itu sudah berusia lanjut, semakin sensitif. Jangan sampai anak lelaki menampakkan perhatiannya lebih kepada istrinya di hadapan ibunya. Nak bermesra dengan istrinya di rumah. Depan ibu, ibu number one. Istri pula, alah awak ni dulu kan emak awak daripada saya. Kan bagus dapat anak adalah suami yang hormat kepada ibunya. Mahu barakah dalam hidup atau tidak? Faham dong? Semakin usia orang tua semakin tua, semakin sensitif yang wajib untuk dijaga. Bukan hanya melayan secara zahir, melayan perasaan. Supaya tidak tergores dengan sikap anak. Nah, tahukah apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarani itu diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW? Tahukah apa yang menyebabkan Uwais itu yang boleh meraih darjat sahabat kepada Nabi, tapi tidak dapat darjat itu disebabkan oleh kerana menjaga ibunya? Itu Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Apa sebabnya tak jumpa? Disebabkan sibuk menjaga ibunya. Dia daripada Yaman, nak pergi ke Madinah tak ada masa, disebabkan jaga ibu. Faham tak? Kita punya zaman sekarang ada meeting, ibunya entah letak di mana. Faham tu? Ini Uwais Al-Qarni, dia jaga ibunya sehingga tak dapat berjumpa dengan Nabi SAW.
Tapi perbuatan itu perbuatan yang dianjurkan dan disyariatkan. Oleh sebab itu Allah beri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bagi tahu ada seorang bernama Uwais bin Amir daripada kabilah Murad, asalnya daripada Yaman. Dia ada seorang ibu yang dia bakti kepadanya. Dia dulu kena penyakit sopak. Allah kasih sembuh kepadanya kecuali satu bahagian di bawah ketiaknya sebelah kiri. Sifatnya diperincikan. Nabi bercerita kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kamu jumpa dengan orang ini, kalau kamu jumpa, kamu minta doa kepada dia supaya dia mendoakan kamu berdua, semoga Allah mengampunkan kamu berdua. Minta kepada dia doa itu. Siapa yang disuruh? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Oh, bukan calang-calang sahabat. Disuruh minta doa kepada orang yang darajatnya lebih rendah daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Ali, yaitu Uwais. Kemuliaan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lebih daripada Uwais. Apa sebabnya dua-dua orang yang mulia itu disuruh minta doa kepada Uwais? Yang pertama, supaya kita tahu betapa besarnya, tingginya kedudukan orang yang dia berkhidmat kepada orang tuanya. Betapa mustajabnya doa orang yang berbakti kepada orang tuanya. Sehingga Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang minta doa. Walihada, kalau ingin minta doa selagi orang tua masih ada, itulah mustajabnya doa itu. Faham tak? Dulu saya masih kecil tuh, kalau nak main guni, kalau nak menang saya minta doa kepada ibu saya. Ibu doakan saya menang main guni. Menang juga. Faham tak? Jadi doa orang tua itu bukanlah nak minta menang main guni itu, tapi orang itu menjadikan kedua orang tuanya adalah pintu untuk mendapatkan doa mustajab. Tapi hormat betul dengan orang tua. Tamam? Selagi masih ada, yang masih ada. Idan yang kedua adalah lari daripada medan pertempuran. Lari daripada medan pertempuran. Kali antara doa yang di antara dosa besar, al-firaru minaz zahaf. Al-firar minaz zahaf. Lari daripada peperangan, bahagian daripada dosa besar. Memutuskan tali silaturrahim. Naam. La yadkhul jannata qattad. La yadkhul jannata qati' rahim. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Baginda bersabda, silaturrahim tazidu fil umr. Silaturrahim itu akan menambahkan umur. Man arada an yumidda lahu fi umrihi wa yuwassi' lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa orang yang mahu diberi umur yang berkat dan rezeki yang luas, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturrahim. Yang paling utama untuk disambung tali silaturrahimnya, kita punya orang tua. Faham dong? Oh, kita kadang-kadang beritahu kan, doakan supaya saya dapat rezeki, doakan supaya mendapatkan zuriyah, doakan supaya panjang umur. Jaga dua ini, silaturrahim dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti jiran termasuk daripada dosa tubuh badan, menyakiti jiran walaupun jirannya orang kafir. Nah, jiran itu ada 3. Jiran yang mempunyai 3 hak, jiran yang punya 2 hak, jiran yang punya 1 hak. Jiran yang punya 3 hak, kalau jiran kita adalah keluarga kita, family, maka baginya hak kejiranan, hak persaudaraan, hak kekeluargaan. So 3 hak. Artinya perhatiannya kepada jiran ini adalah lebih daripada yang lain-lainnya. Sebab haknya kepada kita lebih banyak. Yang kedua adalah jiran yang ada 2 hak. Hak kejiranan
dan hak persaudaraan kalau jirannya orang Islam. Yang ketiga adalah hak kejiranan sahaja walaupun jirannya adalah bukan Islam. Apakah minimum hak kejiranan itu? Minimum adalah kita tidak mengganggu jiran, kita berbuat ihsan kepada jiran, dan kita sabar karena jiran. Itu yang basic. Tidak mengganggu kepada jiran. Jangan pakai kereta depan pintu masuk rumah jiran. Sekejap saja Habib. Sekejap tu, masa tu dia pergi sekejap, jiran keluar, nak keluar mungkin nak pergi hospital dia, mungkin nak emergency dia. Macam mana? Faham tak? Atau mengganggu jiran dengan menguatkan suara kalau dia pasang atau buat program di rumahnya, kemudian parking itu mengganggu, atau suara itu mengganggu kepada jiran. Bagi tahu kepada jiran, kalau dia nak buat satu program ke function bagi tahu kepada jiran, saya nak buat, minta maaf kalau mengganggu sebelumnya. Mungkin orang akan duduk di depan pintunya rumahnya, bagi tahu awal-awal supaya jiran bersiap sedia bila ada hal-hal yang boleh mengganggu keselesaan mereka. Kalau mereka bersetuju dan rida, maknanya kita dah maklumkanlah. Faham dong? Hadza berkenaan dengan menjaga kejiranan dengan satu hak atau dua hak atau tiga hak, sebagaimana saya sebutkan, man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim, man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbuat ihsanlah kamu kepada jiran.